Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam Buletin UKAS edisi malam 19 Ogos 2020. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak memperuntukkan sebanyak 30 juta ringgit untuk menaik taraf kawasan pusat hidupan liar Semenggok. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, peruntukan tersebut adalah usaha bagi menambah baik kemudahan di pusat tersebut yang semakin diketahui ramai. Jadi projek yang kita lancarkan hari ini sebahagian daripada upgrading exercise. Di Semenggok seperti mana yang telah diumumkan, kita akan memberi peruntukan 30 juta lebih untuk kita menaik taraf facility dan juga accessibility kepada kawasan ini. Dibahagi kepada 3. Satunya satu entrance point lah. Dan keduanya botanical garden kerana banyak tropical plants yang juga mempunyai their own content which is very important situ. Kita bangunkan di kawasan botanical garden. Dan yang satu pula ialah tempat kita melihat apa yang terdapat di kawasan Semenggok ini, iaitu Wildlife Centre. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis peletakan batu asas Semenggok Rainforest Discovery Centre serta pelancaran konektiviti internet di Pusat Hidupan Liar Semenggok, Kuching pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zohari juga menjelaskan bagi menaik taraf accessibility internet di kawasan tersebut, Sarawak Multimedia Authority SMA akan melaksanakannya dengan kerjasama Sarawak Forestry Corporation SFC. Dan sementara itu kita akan juga menaik taraf internet accessibility in this area. So we have to have a very fast speed internet. Ini akan dilaksanakan oleh SMA bekerjasama dengan Sarawak Forestry, dan dengan cara itu para pelawat kita dapat menghubungi akses kepada dunia luar mengenai apa yang ada di Semenggok Center ini. Selanjutnya, Jawatan Kuasa mengkaji bagi menaik taraf Mahkamah Bumiputera Sarawak dijangka membentangkan hasil kerja kepada Kerajaan Sarawak pada 10 Oktober akan datang. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Amar Jaol Samion berkata, jawatan kuasa itu yang terdiri daripada firma perunding tempatan The E-Factor Sendirian Berhad turut mendapat kerjasama perunding luar. For the study alternative course, the company is working in collaboration with 4 legal firms and 1 engineering consultancy firm, all based in Kuching. They are given a task to complete the study in 9 months. 9 months. And contractually, they are expected to submit the final report and recommendation to the state government on the 10th October 2020. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Study on the Restructuring and Elevations of Native Coast of Sarawak, Stakeholder Engagement Sessions with Non-Government Organisations, NGOs, di Kuching pada Rabu. Jelasnya kajian itu penting bagi memperkukuhkan Mahkamah Bumiputera sebagai sistem kehakiman yang autonomi, bebas dan mendapat kepercayaan masyarakat. I would like to inform here that the pathway for the state government to consider is to strengthen, reorganize and elevate the status of the Native Court of Sarawak to become a judicial system which is autonomous, which is independent, and an organization which is respected and worthy of public trust and confidence. Tambahnya, beliau yakin jawatan kuasa itu akan melakukan terbaik bagi memenuhi harapan dan aspirasi pihak berkepentingan termasuk komuniti asal dan juga Kerajaan Sarawak. Seterusnya, Kerajaan Sarawak komited dalam mewujudkan projek-projek seperti skim pembekalan elektrik alternatif luar bandar Sarawak SARES dan bekalan air alternatif Sarawak SAWAS ke seluruh kawasan pedalaman di seluruh negeri ini.
Menteri Utiliti Sarawak, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Anak Utom berkata, bagi kawasan Telang Usan ini, Kerajaan Sarawak telah mewujudkan Highland Development Agency HDA dan Upper Rajang Development Authority UDA bagi melaksanakan pembangunan di kawasan ini. Tujuan projek-projek utiliti ini diwujudkan adalah untuk memastikan masyarakat luar bandar menikmati kemudahan asas. Bermula 2009, projek SARES dimulakan dengan mewujudkan Blue Ocean Strategy di mana kerajaan mencari jalan bagaimana kemudahan asas ini dapat disalurkan kepada penduduk luar bandar. SARES adalah alternatif terbaik, namun masalah sering timbul berkaitan bateri. Bateri ini perlu dijaga dengan baik agar ianya tidak cepat rosak. Beliau berkata demikian dalam majlis penyerahan hak milik projek SARES Daerah Telang Usan Fasa 3 di Kampung Long Anyat bahagian Miri pada Selasa. Sebanyak 9 buah kampung menerima hak milik SARES ini antaranya Kampung Long Anyat, Kampung Long Sinung, Kampung Long Beku, Kampung Long Lilim, Kampung Long Dalo, Kampung Long Keluan, Kampung Tanjung Tepalit, Kampung Long Selatong dan Kampung Long Anau. Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Steven Rundi turut mengumumkan dana sebanyak RM20,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Long Anyat. Berikut pula, pemain industri halal di Malaysia, khususnya di Sarawak, disarankan untuk menembusi pasaran produk halal di negara-negara Asia Timur. Duta Khas Perdana Menteri ke Asia Timur, Datuk Seri Dr. Richard Riyad Jaim berkata, produk halal dari Malaysia mempunyai potensi besar untuk dipasarkan di negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan atau Taiwan. As you know, Malaysia kita punya perkataan halal. In my discussion with the ambassador, His Excellency Ambassador dari Korea, dari Jepun dan juga Head of Mission dari Taiwan, perkataan yang kita harus mempromosikan ialah perkataan halal. Halal, because Malaysia is official religion kita adalah Islam. Yep. So dan halal kita, tag halal di Malaysia is terkenal di seluruh dunia. So itu yang penting, terkenal. Beliau berkata demikian semasa dalam program Temu Bual Abas Orang Kamek, Kafe Kamek di Kompleks Parlimen pada Selasa. Katanya penganjuran Sukan Olimpik 2021 di Tokyo, Jepun akan menjadi platform terbaik untuk pemain industri halal mempromosikan produk-produk mereka. Datuk Seri Dr. Richard yang juga ahli Parlimen Serian memberitahu Sarawak mampu menarik minat pelabur dari negara luar kerana sumber alam semula jadinya yang kaya. Selain dari mereka membawa pelabur-pelabur masuk ke negara Malaysia, Yes. i.e. termasuk Sarawak dan juga kawasan saya Serian, mereka juga boleh try to invest because we are strong in many things. Yeah. We have Sarawak in particular is very rich in natural resources. When they see with their own very eyes, apart from reading in the papers and all this, when they see with their very own eyes what Sarawak has to offer, I'm talking more about Sarawak now, I'm sure they will also focus on Sarawak. Tambahnya, Kerajaan Sarawak juga disaran mengadakan Memorandum Persefahaman MOU bersama negara-negara maju seperti Jepun atau Korea Selatan dalam latihan pendidikan vokasional taktikal sebagai usaha mencapai visi muncul negeri maju pada tahun 2030. Kita harus berterima kasih kepada kerajaan negeri juga. Even though I should be talking more for the nation, but sebagai seorang anak Sarawak, anak jati Sarawak, I think the word Sarawak automatically comes to each and every one of us. I am very happy that the state government of Sarawak has embarked on this. By the year 2030, negeri Sarawak akan menjadi negeri maju. Yeah. So we have to bekerjasama, negeri Sarawak, termasuk Malaysia bekerjasama dengan negara Jepun, dengan Korea Selatan, dan saya cadangkan supaya negeri Sarawak mengadakan Memorandum of Understanding
dengan negara Jepun tentang khususnya tentang TVET, Technical Vocational Educational Training. Selanjutnya, Sarawak merupakan negeri pertama di Malaysia yang menubuhkan satu unit di bawah Jabatan Ketua Menteri dikenali sebagai Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR. Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Infrastruktur Hal Ehwal Agama-Agama Lain, UNIFOR, Stanley Anak Kuncit berkata, penubuhan UNIFOR bertujuan untuk menjaga kepentingan agama-agama lain selain agama Islam di Sarawak. Pada tahun ini, Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Oping telah memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit untuk keperluan UNIFOR. Ini bererti setiap tahun peruntukan dari Kerajaan Sarawak kepada UNIFOR meningkat. UNIFOR telah ditubuhkan di bawah semasa pentadbiran bekas Ketua Menteri Allahyarham Perhin Sri Adnan Satem dan diteruskan Datuk Petinggi Abang Zohari yang bertujuan membantu dari segi pembangunan fizikal seperti gereja, Tua Pek Kong, kuil dan sebagainya di negeri ini. Beralih ke perkembangan harian COVID-19, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya pada Rabu memberitahu tiada kes positif dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan kekal 682 kes. Kenyataan itu turut memaklumkan 7 kluster COVID-19 masih aktif seperti tertera. Sementara itu, tiada kes baru yang sembuh dan dibenarkan discharge. Ini menjadikan jumlah kes yang sembuh dan discharge kekal 660 orang atau 96.77%. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.